Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula berkenaan dengan sujud sahwi yang terputus. Muka surat 37. Jadi para pelajar boleh melihat muka surat 27 daripada kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Dan jika kembali dengan terlupa atau jahil akan haramnya, tiada batal sembahyangnya dan sunat sujud sahwi. Kembali dengan terlupa di sini merujuk kepada perbahasan kita yang lalu, iaitulah orang yang kembali mengerjakan perkara sunat aba'at setelah meninggalkannya dan setelah melakukan rukun yang keseterusnya. Contohnya, orang yang lupa kunut ataupun orang yang lupa membaca tasyahud awal. Kemudian dia bangun ataupun dia sujud selepas daripada sepatutnya tempat dia baca kunut, tetapi dia terus sujud. Ataupun dia hampir kepada sujud, tiba-tiba dia teringat dan dia kembali semula kepada kunut. Ataupun dia hampir kepada qiyam, rakaat yang ketiga, kemudian baru dia teringat, dia tertinggal bacaan tasyahud awal, lalu dia balik semula kepada perbuatannya yang terlepas itu. Sunat aba'atnya yang terlepas itu kalau dalam keadaan sengaja, batallah sembahyangnya. Tetapi jika ia kembali kepada tasyahud atau kunut dengan sengaja, lagi mengetahui akan haramnya, batal sembahyangnya. Dan jika kembali dengan terlupa, kalaulah dia kembali itu dengan keadaan terlupa atau jahil ataupun dia tidak mengetahui tentang haram hukum kembali semula, tiada batal sembahyangnya dan sunat sujud sahwi. Ketika ini sunat baginya untuk sujud sahwi. Dan jika belum lagi memakai dengan fardu, maka sunat ia kembali. Sekiranya dia terlajak untuk melakukan fardu yang keseterusnya, rukun yang keseterusnya, tetapi belum lagi memulakannya, ataupun belum lagi sampai kepada hampir perbuatan fardunya. Contohnya dalam perjalanan dalam pergerakan dia untuk bangun untuk rakaat yang ketiga, belum sampai separuh lagi, lalu dia pun duduk semula untuk membaca tahiyat. Ataupun ketika mana dia terlupa kunut, belum sempat dia tunduk pada hampir kepada sujud, kemudian dia terus betulkan semula tubuhnya, belum lagi, ini termasuk dalam belum lagi memakai dengan fardu, maka sunat ia kembali. Ketika ini sunat ia kembali semula, dan sunat sujud sahwi jika sudah hampir. Kalaulah sudah hampir dengan perbuatan dia dengan pergerakan dia untuk melakukan perkara fardu kepada qiyam pada masalah tasyahud, kalaulah dia sudah hampir kepada qiyam, kalau dia meninggalkan tasyahud pada masalah tasyahud, atau sudah sampai ia kepada had rakaat, ataupun dia sudah sampai kepada had rakaat pada masalah kunut. Apa di sini? Sunat sujud sahwi jika sudah hampir. Tetapi tiada sunat kalaulah dia bangun itu belum lagi sampai pada had rakaat, tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi sampai kepada yang tersebut, kerana sedikit perbuatannya, pergerakannya baru sedikit. Jadi kalau sedikit belum sampai kepada had rakaat dalam tasyahud, ketika meninggalkan tasyahud, ataupun ketika meninggalkan kunut, jadi tidak lagi disunatkan sujud sahwi. Maka beberapa surah yang tersebut ini, jika imam atau yang sembahyang seorang sendirinya, kita cerita ini berkait dengan hukum imam ataupun orang yang sembahyang secara bersendirian. Maka jikalau sembahyang itu makmum, kalaulah yang sembahyang itu makmum,
Kalau makmum macam mana pula? Kalau imam buat salah, buat benda yang tersalah perhitungan ini, wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang tempat imamnya, melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya. Kalau makmum pula, makmum perlu mengikut pergerakan imam, perlu mengikut perbuatan imam, melainkan imam itu membuat perkara yang tersalah. Yang mana kalau tersalah tu dibuat secara sengaja membatalkan sembahyangnya. Seperti ia qiyam sudah betul perdiriannya. Contohnya, imam sudah betul, sudah qiyam, lurus perdiriannya, maksudnya sudah berdiri betul. Ini dalam masalah imam meninggalkan tasyahud awal. Kemudian imam sudah berdiri betul. Maka kembali pula kepada duduk. Tiba-tiba imam kembali semula duduk untuk membaca tasyahud. Atau sujud ia sudah sempurna. Ataupun imam sudah sujud secara sempurna. Ini dalam masalah kunut. Menghantar anggotanya. Dia telah meletakkan anggotanya yang 7. Maksudnya sudah sempurna sujudnya. Tiba-tiba maka kembali pula kepada kunut. Dalam masalah ini dia telah sujud. Tiba-tiba dia kembali semula pada kunut. Maka tiada harus dalam dua situasi ini, tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya. Tidak boleh lagi makmum mengikut imamnya. Kerana imam telah mengerjakan perkara fardu, tiba-tiba dia nak balik untuk mengerjakan perkara sunat ab'ad dengan imamnya, tetapi jadi tidak boleh makmum, tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti. Makmum itu hendaklah menanti, menunggu berdiri imamnya. Menunggu dalam keadaan makmum itu berdiri dan bagi imam yang kembali semula membaca tasyahud. Jika sudah ia berdiri, jika makmum itu sudah berdiri serta imamnya, berserta dengan imamnya sebelum daripada imam turun semula. Pada surah meninggalkan tasyahud, pada masalah gambaran imam yang meninggalkan bacaan tasyahud kemudian kembali semula. Atau belum lagi ia berdiri, ataupun makmum belum lagi berdiri, imam sudah berdiri. Imam dah berdiri betul dah, makmum belum lagi berdiri, belum lagi bangun berdiri. Ataupun ketika itu makmum baru duduk untuk baca tasyahud, maksudnya belum lagi berdiri. Kemudian belum sempat makmum itu berdiri, maka kembali imamnya duduk tasyahud. Imam pun balik semula duduk tasyahud. Padahal ia sudah berdiri betul. Dalam masa yang sama, padahal imam itu telah berdiri betul sebelum daripada itu. Wajib makmum itu berdiri. Jadi ketika ini makmum wajib berdiri. Makmum wajib berdiri, walaupun makmum tak bangun lagi, tapi imam itu telah melakukan satu kesalahan dalam sembahyang. Tapi imam itu kita masih lagi husnuzan. Dia ini melakukan dengan keadaan tak tersengaja, terlupa. Jadi tak boleh ikut imam dan makmum perlu berdiri walaupun imam sudah duduk. Jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Dia tak boleh duduk membaca tasyahud berserta dengan imamnya. Demikian lagi jika sujud imam pada hal sebelum lagi tunduk sujud makmum, kemudian kembali kunut. Samalah dalam masalah ini, kalau imam meninggalkan bacaan kunut, kemudian imam telah sujud, tiba-tiba imam bangun semula, makmum belum lagi sujud, makmum masih lagi berdiri. Imam bangun semula untuk membaca kunut. Jadi di sini makmum tak boleh, tidak boleh, tiada harus makmum kunut serta imamnya. Makmum tidak boleh berdiri kunut, berdiri membaca kunut bersama dengan imamnya. Tetapi wajib ia turun sujud. Ketika ini samalah di dalam masalah tasyahud, makmum wajib berdiri menunggu imam dalam keadaan berdiri. Ketika ini dalam masalah kunut, makmum wajib tunggu imam dalam keadaan sujud ketika sekiranya imam telah melakukan sujud sebelum daripada itu. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya.
Dalam dua gambaran ini, makmum tidak boleh mengikut imamnya. Kalau makmum mengikut imamnya, maka batallah sembahyang makmum kalau makmum mengetahuinya. Kerana tiada sunyi daripada kembalinya itu jika tersalah. Kerana boleh jadi tak larilah, tak sunyi, tiada sunyi, mana tidak lari sama ada imam itu kembali kerana tersalah. Jika tersalah. Sebab lupanya, kalaulah imam itu tersalah, maka solat imam tidak batal. Tidak batal sembahyangnya. Jadi bila imam tidak batal sembahyangnya, kita masih lagi menunggu imam untuk mengikut seterusnya, perbuatan seterusnya imam, tidaklah batal. Maka adalah orang lupa tiada harus kita ikut. Orang yang lupa kita tidak harus kita mengikutnya. Mengikut akan dia. Tiada harus kita ikut akan dia. Dan jikalau tiada batal sembahyangnya sekalipun, walaupun sembahyangnya tidak batal. Maknanya dia terlupa, sembahyangnya tidak batal. Itu kerana terlupa, kerana bukan sengaja. Atau boleh jadi sengajanya. Jadi yang pertama tadi mungkin yang pertama dengan sebab tersalah, yang kedua dengan sebab dia kembali itu dengan sebab sengaja. Atau disengajanya, maka batal sembahyangnya. Bila sengaja batal sembahyangnya, tiada harus kita ikut akan dia. Kita tak boleh mengikut kalaulah sembahyang itu sembahyang yang batal, sembahyang imam sembahyang batal. Contohnya dia balik itu dengan sebab sengaja. Tapi di sini siapa tahu imam tu sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh kerana itu, i'tiqad makmum ketika mengikut imam, mestilah dia menganggap sembahyang imamnya adalah sembahyang yang sah. Dengan makna kita mentakwilkan perbuatan imam itu adalah dengan sebab terlupa. Bermula sujud sahwi 2 sujud jua. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi ialah 2 kali sujud. Dan jikalau banyak lupanya sekalipun, walaupun dia lupa banyak. Contohnya orang yang meninggalkan bacaan kunut. Dia telah meninggalkan beberapa perkara sunat ab'ad. Antaranya berdiri betul untuk membaca kunut. Membaca doa kunut itu sendiri 2 dah perkara ab'ad. Kemudian membaca selawat ke atas Nabi. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi dan juga salam kepada Nabi SAW. Jadi beberapa perkara sunat ab'ad telah ditinggalkan dalam perbuatan kunut itu, dalam amalan, dalam bacaan kunut. Dan wajib diniatkan sujud sahwi. Wajib untuk sujud tambahan 2 rakaat itu dengan niat sujud sahwi. Dan tempatnya, bila masanya dahulu daripada salam, sebelum daripada salam. Dan sunat dibacanya ketika dalam sujud sahwi, sunat baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Ini bacaan ketika dalam sujud sahwi, sunat dibaca. Kalau tak ingat, katakanlah orang kampung ataupun orang yang tak hafaz doa bacaan ini, dia baca tasbih biasa pun tak apa, tasbih dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi perkataan ini, bacaan ini adalah sunat. Maka jika memberi salam dengan sengaja, kalaulah imam itu memberi salam dengan sengaja ataupun orang yang sembahyang sendiri beri salam dengan sengaja, padahal ingat akan sujud sahwinya dan dia teringat dia adanya sujud sahwi, sunat sujud sahwinya, ataupun dia ingat dia pernah terlupa melakukan perkara yang membatalkan sembahyang kalau dengan sengaja, ataupun dia terlupa meninggalkan dia terlupa dengan lupanya itu meninggalkan sunat ab'ad, tiada dapat lagi ia sujud kalaulah dia dah beri salam dalam keadaan dia teringat. Jadi ketika ni luputlah waktu sujud. Yang perceraiannya atau pendek sama ada masa lepas dia beri salam itu panjang ataupun pendek. Jadi tidak boleh lagi dia sujud sahwi. Atau lupa ia, ataupun kalaulah dia beri salam dengan lupa dan panjang perceraiannya pada uruf. Kemudian pada uruf pula, tempoh dia beri salam dengan dia teringat semula adalah panjang.
Demikian jua tiada dapat lagi ia sujud. Habislah juga tempoh masanya untuk sujud. Dan jika pendek perceraiannya, kalaulah tempoh masa antara salam dengan ingatnya selepas daripada dia lupa untuk sujud sahwi, kalaulah pendek perceraiannya, hendaklah ia sujud sahwi kemudian daripada dikosakkan kembali kepada sembahyang. Kalau masih lagi pendek tempoh masanya, sunat dia kembali kepada sujud sahwi dan niatkan semula, kosakkan kembali kepada sembahyang. Dan apabila sujud ia, setelah dia kembali semula dalam sembahyang, lalu dia sujud, jadi kembalilah. Jadi ketika ini dia masuk semula di dalam kepada sembahyang, kembalilah dia semula kepada sembahyang, maka terpakailah kepadanya hukum hakam orang yang dalam keadaan sembahyang. Maka wajib ia memberi salam yang lain pula. Jadi dia perlu beri salam yang lain pula. Salam yang pertama itu ataupun salam sebelum daripada dia sujud sahwi itu adalah lara. Dan apabila berhadas, katakanlah dia berhadas selepas daripada dia beri salam dan dia masuk semula dalam sujud sahwi, dalam sembahyang. Lepas tu, kemudian selepas daripada dia dalam keadaan sujud tu, katakanlah terbatal wuduknya. Maka bila dia berhadas dalam keadaan dalam situasi sebegitu, batallah sembahyangnya. Oleh kerana lara salam yang pertama tu, jadi dia masih lagi berada dalam solat, bila berhadas maka batallah sembahyangnya. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.